Jadi bid'ah ni ta'rifnya menurut bahasa diambil daripada perkataan bada', iaitu mencipta sesuatu yang belum ada contohnya sebelum itu. Mencipta sesuatu yang belum ada contohnya sebelum itu. Ini dari segi bahasa, tuan. Antaranya firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan Allah tu bid'ah. Allah tu badi', badi'us samawati wal ard. Allah tu pencipta langit dan bumi yang sebelum ini tidak pernah ada. Allah tu badi', mencipta sesuatu, yang ini mencipta langit dan bumi yang sebelum ini tidak pernah ada. Wa qauluhu ta'ala qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, bukanlah aku ini bid'ah daripada rasul. Aku ni bukanlah orang yang pertama membawa risalah daripada Allah, membawa syariah daripada Allah. Bahkan telah mendahuluiku ramai dari kalangan rasul-rasul yang membawa wahyu daripada Allah. Bukan aku benda baru, dah lama dah. Wa yuqal, dan dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan. Mencipta fulan itu sesuatu bid'ah, yakni dia memulakan satu tarikat, satu jalan yang belum pernah dilalui. Dia menciptakan satu cara atau satu jalan yang belum pernah ada. Itu bid'ah dari segi bahasa. Okey. Ibtida' ni atau bid'ah ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ibtida' bid'ah di dalam adat-adat. Ibtida' fil adat kabtida' al-mukhtara'at al-haditha, seperti mencipta rekaan-rekaan yang baru, yang moden. Benda-benda moden, cipta kapal terbang, jet dan sebagainya, kereta api. Maka ini disebut bid'ah. Bid'ah dalam urusan adat atau urusan duniawi atau muamalat. Maka ini diharuskan. Hadha mubah lianna al-asla fil adat al-ibahah. Kerana hukum asal dalam adat adalah harus. Hukum asal dalam adat, dalam urusan dunia, dalam urusan perniagaan adalah harus, atau dalam urusan muamalat adalah harus. Selagi tidak ada dalil yang melarang, maka dia harus. Tetapi di dalam urusan agama, bukan dilihat kepada dalil yang melarang. Mana ada dalil yang melarang kita buat perayaan Maulid Rasul, tak ada dalil melarang. Salah tu. Dalam urusan agama dilihat adakah dalil yang menyuruhnya, adakah dalil yang mensyariatkannya. Ini dalam urusan agama. Jangan terbalik. Tapi ramai orang ni terbalik. Betul kan? Masalahnya tak ada larangan. Tak ada larangan tu dalam urusan muamalah, dalam urusan adat, dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, yakni dalam urusan akidah dan ibadah, jangan kita buat, jangan kita percaya sesuatu, jangan kita beramal dengan sesuatu melainkan dengan adanya perintah yang memerintah, yang menyuruh atau mensyariatkan. Ini terbalik ini. Siapa yang buat terbalik ini? Yang buat terbalik ni siapa? Ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz musyrikin ni yang letakkan kaedah-kaedah terbalik. Dia ni yang meletakkan kesesatan ni. Yang kedua, ibtida'un fid din, dan bid'ah dalam agama, hadza muharram, ini diharamkan. Kerana ia adalah syirik. Yang boleh mencipta sesuatu dalam agama hanyalah Allah. Apabila manusia mencipta sesuatu dalam agama, maka dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala, maka ini syirik. Di sini letaknya besarnya bahaya bid'ah. Dia mengangkat dirinya seumpama Allah Ta'ala. Ini bahaya. Dia mengangkat dirinya seperti Nabi yang mensunnahkan sesuatu ataupun mensyariatkan sesuatu, akidah, kepercayaan atau ibadah. Ini bahaya. Apalah bid'ah. Memang bid'ah. Sebab bid'ah tu termasuk salah satu bentuk syirik, penyembahan
kepada selain Allah, mengiktiraf satu kuasa selain Allah Ta'ala. Lianna al-asla fihi, kerana asal, prinsip asal, hukum asal dalam agama adalah tauqif, berhenti, ataupun dilarang, ataupun haram. Hukum asal dalam agama adalah haram. Ini haram kita mencipta sesuatu kepercayaan, percaya kepada sesuatu kepercayaan, atau melakukan sesuatu ibadah melainkan dengan adanya dalil. Mengapa kita tidak boleh menyambut birthday? Tak boleh sambut birthday. Maulidur Rasul kita tak boleh sambut. Kenapa? Kerana dia tidak disyariatkan. Ia satu ibadah atau perayaan yang tidak disyariatkan. Kita tidak boleh merayakan satu perayaan melainkan perayaan yang disyariatkan sahaja. Dan perayaan sama dengan ibadah. Perayaan itu ibadah. Kita tidak boleh mencipta satu ibadah. Kita kata, besok kena puasa ni. Puasa bulan apa? Rabiul Akhir kan? Besok kena puasa ni sunat. Dia cerita satu ibadah. Puasa sempena Rabiul Akhir. Fadilat ni sekian. Maka ini ada mencipta ibadah. Nak puasa harus tak apa. Nak kuruskan badan. Okay? Kita cipta satu puasa Sabtu Rabiul Awal, minggu kedua. Ini sunat kita kata. Tak boleh. Keluar daripada Islam. Jadi dalam urusan ibadah, hukumnya adalah mesti berhenti, mesti merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Dan hukum asal dalam ibadah atau akidah adalah dilarang. Dilarang kita melakukan sebarang ibadah atau mempercayai sesuatu kepercayaan melainkan apabila adanya perintah atau dalil atau nas. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Sesiapa yang mencipta dalam agama kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ia adalah tertolak. Yang tertolak secara total. Walaupun pada pandangan kita baik, apa salahnya? Kan ada lagi unsur-unsur agama dalamnya. Baca surah Yasin, apa salahnya? Apa salah baca surah Yasin? Apa masalah baca surah Yasin malam Jumaat berjamaah, siap doa lagi, tahlil 170? Salah nampak cantik tapi Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ada? Maka ia tertolak. Apa mana tertolak? Ditolak secara total, tidak ada pahala. Dapat dosa. Wa fi riwayatin. Jadi orang yang mencipta ibadah tadi, mencipta akidah baru tadi, ibadah baru tadi kafir. Kafir murtad lah. Kafir murtad. Orang yang pertama mencipta maulid tu, perayaan maulid, dia kafir. Dia kafir murtad. Sama ada di Malaysia atau di Mesir. Maka dia yang pertama, orang yang pertama mencipta tu kafir. Adapun orang yang ikut serta merayakan, maka dia berada di bid'ah. Dia bid'ah. Bawa sepanduk, berarak kan, keliling kampung, keliling masjid, keliling taman. Dan orang yang mengamalkan bid'ah tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Orang yang beramal pula, walaupun dia tidak mencipta bid'ah, maka amalannya tertolak 100%. Rugi dunia akhirat. Nampak macam ibadah, tapi tidak ada pahala, bahkan dapat dosa. Kerana dia mencipta ibadah, melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Masya Allah. Ibadah yang disyariatkan pun tak mampu kita buat. Betul kan? Bagaimana kita tambah lagi ibadah yang tidak disyariatkan? Zikir pagi petang, buat tak? Zikir pagi petang, tak buat kita. Zikir lepas sembahyang, buat tak? Tak buat. Buat saya sekala lah kan. Datang dalam puasa kita hafal. Balik rumah kan, tidur je.
Tuan-tuan, yang sunnah yang sahih ni kita tak mampu buat habis. Bagaimana kita tambah bid'ah-bid'ah? Tuan-tuan, begitu juga dengan hadis-hadis yang sahih, kita tidak mampu mengamalkan hadis-hadis sahih seluruhnya. Bagaimana kita mencipta lagi hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat palsu, ibadat-ibadat palsu. Selawat yang sahih, dah baca dah selawat yang sahih hari ni. Hari ni Jumaat kan, baca seluruh selawat sahih tu. Baca? Tak baca. Tiba-tiba kita tambah lagi selawat palsu. Dapat pahala tak apa, ini dapat neraka je. Selawat palsu dapat neraka. Kan? Dah main. Dahsyat tuan. Jadi bid'ah dalam agama ni ada dua. Yang pertama bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah berkaitan dengan qaul. Apa dia qaul ni? Qaul di sini bermakna i'tiqad. Seperti bid'ah Jahmiyah, akidah Jahmiyah. Dan akidah Mu'tazilah, akidah Rafidah, dan firak-firak yang lain yang sesat, dan i'tiqad mereka, pendapat-pendapat mereka, tulisan-tulisan mereka, dan i'tiqad mereka. Ya, mungkin ini terkeluar daripada Islam tadi. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah ni terkeluar daripada Islam. Tambah lagi satu, Quburiyah. Jadi ini akidah bid'ah yang paling bahaya tuan. Bid'ah yang paling bahaya, wajib kita jauhi. Ustaz-ustaz bid'ah, ustaz-ustaz Jahmiyah, Mu'tazilah ni wajib kita jauhi. Rafidah ni wajib kita jauhi. Tanda mereka apa dia? Tanda mereka Allah wujud tidak bertempat. Cukuplah nak kenal, mungkin senang ya. Jadi wujud tidak bertempat ni, itulah fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Quburiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Walaupun tuan-tuan tengok dia berpandai berceramah, hafal Quran hadis, kuat beribadat, jangan dekati mereka. Jangan dekati mereka. Mereka ada ahli bid'ah. Mereka ada dari kalangan ulama musyrikin. Islam lagi tuan-tuan, tolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Islam lagi tak? Islam. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu. Oh, dia buat ibadat, buat masjid, buat surau kan. Jangan tertipu. Jenis yang kedua, bid'ah di dalam ibadat. Seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Antaranya ibadah yang mempunyai asal. Contohnya ibadah yang tidak mempunyai asal langsung di dalam syariah. Seperti mencipta salat yang tidak disyariatkan, atau puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Macam puasa Rajab. Ada puasa Rajab? Tak ada puasa Rajab, tapi orang kita bercakap tu ada puasa Rajab. Tak boleh. Ini membatalkan daripada Islam. Setelah tegakkan hujah tuan. Puasa Rabiul Awal, tidak ada puasa Rabiul Awal. Puasa sempena Maulid contohnya, tak boleh. Ini tidak disyariatkan langsung. Tuan. Kalau kita nak puasa harus tak apa kan. Puasa sempena-sempena ni tidak ada. Semayang-semayang tertentu, semayang sempena nisfu Syaban. Yang kampung, orang kampung, orang pondok-pondok masih ada lagi supaya nisfu Syaban. Berapa rakaat? 6. Ya? Semayang nisfu Syaban berapa rakaat? Ha? Apa dia? Masak-masak. Ada ni Asyik fatwa. Ha. Semayang berapa rakaat dan baca Yasin 3 kali kan? Baca Yasin 3 kali. Dari 73 golongan ni, 72 golongan ni ada
Ada yang Pasal dia masukkan semua kan. kekal dalam api neraka Jahannam. Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, semua ni semua dimasukkan dalam 72. Pasal yang anda dengar ulama lain kata yang 72 tu yang ijabah kan. Jadi benda ni memang ada khilaf lah. Memang ada khilaf. Seorang ulama tidak masukkan Rafidah dan tidak masukkan Jahmiyah, keluar terus daripada 72. Dia hukum kufar musyrikin. Tapi mereka ni mengaku mereka muslimin. Ini masalah. Macam Arkam lah kan. Arkam dah ada Nabi lain dah, tapi dia mengaku Islam lagi. Betul kan? Nabi ni Nabi lain dah, mengaku Islam lagi. Macam Qadiani, dia tempat tertentu kan. Nabi dia Nabi Qadiani, Ahmad Qadian, tapi dia mengaku Islam lagi. Kan? Macam Syiah lah kan. Syiah ada 12 Tuhan, ada 12 Tuhan, tapi perasaan Islam lagi. Sebenarnya dah keluar dari Islam. Mungkin Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah zaman dulu lah kot. Ringan kesesatan dia kan. Bagaimana kita cerita sebelum ni bahawa Syiah zaman dahulu dengan Syiah zaman sekarang tak sama. Syiah zaman dulu, Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari kan. Syiah yang ada jadi perawi dalam Sahih Bukhari itu lain. Mereka ini adalah Syiah yang dituduh Syiah. Mereka ini full sunnah. Mereka ni full sunnah dari segi hafiz, dari segi ibadahnya, dari segi akhlak, full sunnah. Cuma mereka ni melebihkan Ali berbanding Osman di dalam khilafah. Jadi ulama menuduh mereka Syiah. Kan? Ramai dah tahu benda ni, tapi kita ulang balik sebab ada syubhat yang ditimbulkan. Syiah ni tak kafir. Syiah ni Islam, Syiah ni mazhab Islam yang sesat tu 3% saja. Jadi kita tahu. Jadi bid'ah ni dia berevolusi. Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim lain. Itu Syiah yang melebihkan, yang mengatakan Ali lebih layak menjadi khalifah yang ketiga. Orang yang macam ni, ulama yang macam ni, ulama tuduh dia ni sebagai hafiz yang macam ni, ulama tuduh dia sebagai Syiah. Tasyayyu' atau Syiah. Atau ada istilah yang lain, perawi sekian, dia kata dia hafiz, dia dhabit, dia siqah, tapi dia ni ihtaraqa fit tasyayyu', terbakar di dalam Syiah ni. Terbakar dalam Syiah ni apa makna dia? Makna dia ni mengatakan bahawa Ali lebih berhak menjadi khalifah yang pertama berbanding Abu Bakar, Uthman dan Ali. Itu kita faham. Tapi dalam bab lain dia pun sebab betul ni. Dari segi Quran hafalnya, dari segi hafiz hadis ni, dari segi jujurnya, solat mereka. Tapi Syiah yang hari ni, sembahyang mereka pun dah lain daripada kita. Macam mana? Puasa dia pun dah lain daripada kita. Quran dia pun tak terima daripada Quran lain. Hadis dia pun tak terima daripada hadis lain. Jadi Syiah yang ada hari ni telah berbeza 100% atau 360% daripada Syiah dulu. Jangan kita samakan. Tapi ada pula ayatullah musyrikin dalam parti tertentu ni melakukan talbis atau spin sehingga mengatakan Syiah ni Islam, mazhab Islam. Ini tak betul. Ini satu spin yang sangat melampau. Sangat ekstrim. Spin yang sangat ekstrim. Nak menyamakan Syiah dalam perawi Bukhari Muslim dengan Syiah yang ini tak sama langsung. Tak sama langsung. Syiah dan perawi Muslim Bukhari Muslim tu ada menghalalkan nikah mut'ah, tak ada pula. Hari ini zina dijadikan nikah mut'ah. Kan? Jadi Jahmiyah ni usul mereka ialah takwil. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Asy'ariyah, Maturidiyah ni usul mereka sama, iaitu takwil. Kalau boleh semua benda dia nak takwil. Firaun tu bukan Firaun. Firaun tu adalah hati. Wah, kan? Nampak best tak kan? Hebat tak? Orang Melayu dengan hati cair tu ya. Firaun pun beriman, kan? Macam-macam lah. Takwil pelik-pelik.
Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah ni mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah. Bila kita takwil, seumpama kita bunuhlah. Allah tidak ada sifat, tidak ada nama, habis. Dan zaman sekarang ni Jahmiyah, Mu'tazilah ni muncul dalam bentuk baru, nama baru, nama dia Aswaja. Jahmiyah, Mu'tazilah ni dia nama baru, nama dia Aswaja. Aswaja musyrikin kita sebut. Bahaya tu. Segala ayat Quran, hadis dia nak tolak, dia nak takwil kan? Nak ubah semua. Ini bahaya tu. Tapi oleh kerana nak mengambil hati atau kerana jahil, Maulana tertentu mengatakan Jahmiyah ni Islam. Khilafnya hanyalah khilaf furu', kata dia. Kan? Ini bahaya. Ini boleh merosakkan masyarakat semuanya. Kan? Sebab title Maulana ni orang Melayu tengok lebih hebat daripada ustaz ni. Betul tak? Lebih hebat daripada ustaz master PhD. Sebenarnya kalau nak tengok bahasa pun tunggal langgang bahasa Arab ya. Orang kampung ini tipu. Bosor ni hebat kan benda. Tunggal langgang baca bahasa Arab. Boleh tipu lah ramai orang tuan ya. Anda tak boleh tipu. Alhamdulillah tuan, ini nikmat Allah lah. Masya-Allah tuan. Jadi mereka ini membawa syubhat yang sangat bahaya. Mereka telah mengislamkan musyrikin. Kufar disebut sebagai Islam, musyrikin disebut sebagai Islam. Ini bahaya. Ini bahaya tuan ya. Bahkan golongan Sufiyah atau Syiah yang sujud kepada kubur pun mereka katakan tidak kafir. Au a'yadan ghaira masyru'ah, ataupun perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan, maka ini adalah bid'ah. Bid'ah dalam ibadah yang mengeluarkan dari Islam. Bahaya tuan. Ka'ayadin mawalid wa ghairiha, seumpama seperti perayaan-perayaan maulid dan selainnya. Ini bahaya. Zikir yang baru, cara zikir yang baru, solat yang baru, puasa-puasa tertentu yang baru, perayaan-perayaan yang baru. Buat perayaan Maulid Fatimah, Maulid Zainab, Maulid Zainal Abidin, Maulid Ja'far As-Sadiq, Maulid itu, Maulid Fatimah, Maulid Nabi, Maulid Husain, Maulid Hasan, macam-macam Maulid. Kat Malaysia dah ada dah. Jadi perayaan yang berulang-ulang, maka ia adalah ibadah. Kerana perayaan adalah ibadah, mesti ada nas yang menyuruhnya. Ini bahaya kan? Dan lebih teruk pula, ada pula perayaan kafir yang musyrikin, yang terang-terang musyrikin. Orang Melayu kita menyertainya, terutama musyrikin dari kalangan ahli politik kan. Musyrikin ahli politik ni segala perayaan dia tak pergi. Nak dapat undi, takut undi tak dapat. Dia siap tunduk depan patung lah. Siap tunduk ke patung tu. Then tapi dia bagi ceramah dekat Islam. Jadi merayakan perayaan kufar adalah termasuk syirik. Ini tak apa-apa kan. Bahaya. Dan bahagian yang kedua ialah adanya tambahan-tambahan terhadap ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti menambah solat menjadi 5 rukuk, 5 rakaat dalam solat zuhur atau asar contohnya. Ini dia. Dan ada tambahan-tambahan yang lain lah, tambahan zikir yang lain, salawat yang lain kan.
Kita disuruh membaca ayatul kursi lepas solat, betul kan? Orang Melayu tambah apa? Wa ilahukum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa. Ada tak wa ilahukum? Ayat Quran kan? Apa salahnya ayat Quran? Tapi Nabi tak buat kan? Nabi tak buat wa ilahukum. Ayat Al-Fatihah, suratul Fatihah, sebelum doa ramai-ramai, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Betul tak? Adalah tempat-tempat tertentu tu. Ada. Itu bid'ah. Walaupun apa yang dibaca tu ayat Quran, itu bid'ah. Salawat-salawat kan, sebelum azan kan. Qasidah-qasidah sebelum azan. Bid'ah yang ketiga, bid'ah di dalam sifat penunaian ibadah yang disyariatkan. Dia melakukannya dalam bentuk sifat yang tidak disyariatkan. Contohnya berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, dengan suara beramai-ramai, dengan choir. Choir. Arab itu sebab apa? Kalam jama'i kan. Astaghfirullahalazim kan. Lepas bayang. Maka ini tidak disyariatkan. Cara dia tu. Cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah dengan perlahan, secara bersendirian. Berdoa, tidak ada doa lepas solat. Kalau ada doa, doalah sendirian selepas solat sunat. Kita ni tu tuan, kalau ada orang kaya, dia kata, saya ada kenduri ni, datang ya, ada makan. Kita pun datang. Pukul 8 tau dia kata. Datang pukul 8, adalah makan. Tapi Mamat dengan Minah tertentu datang pukul 1 pagi. Mana makanannya? Aku tak kata. Orang kaya tak kata apa? Aku tak kata pun ada makanan pukul 1 pagi ni. Kenduri pukul 8 malam tadi. Walillahil masalul a'la. Allah kata apa? Berdoa kita tengah malam, sebelum subuh, masa tu lah kita doa tadi. Lepas asar sehingga sebelum maghrib, masa tu lah kita berdoa. Kenapa kita berdoa pada waktu lain kan? Waktu sujud tu kamu berdoa, waktu sebelum salam kamu berdoa. Bantai kita berdoa lepas mayang. Sedangkan lepas mayang Nabi suruh apa? Allah suruh apa? Banyak jangan berzikir, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kamu menyebut Allah, mengingati Allah sebanyak-banyaknya agar kamu berjaya masuk ke dalam syurga. Bukan suruh doa banyak kan. Boleh berdoa kan, tapi doa di tempat yang betul. Kalau tuan-tuan keluar ke Terengganu, tuan-tuan bayar tol kat Terengganu, tak guna, tak laku. Kena bayar tol kat Kopeng. Tuan-tuan campak RM20 kat Terengganu tu, sisir ke? Sebab tak ada tol kat situ. Itulah tuan. Waktu dan tempat Nabi dah tunjuk dah. Bila ayam jantan berkokok pukul 5 pagi, berdoa dah. Kan? Waktu mustajab. Banyaklah waktu mustajab yang Allah sebut, Nabi sebut. Kita tidak berdoa padanya. Kita doa pada waktu yang lain, tempat yang lain yang salah. Dalam bab ni kita kena tunduk pada sunnah kan? Yang kita degil. Memanglah boleh berdoa pada bila-bila masa, pada waktu-waktu pada semua tempat kan. Tapi disyariatkan kita tunduk kepada sunnah. Nanti kita marah pula, dah banyak kali berdoa, beratus kali berdoa tapi tak makbul pun. Memanglah tempat dia tak betul, cara dia tak betul, masa dia tak betul kan. Tuan-tuan berdoa macam mana kan? Ya Allah bagi 30,000 kan dapat. Sebab doa tu betul tempat dia hari Jumaat kan. Wa katashdid 'ala an-nafsi fil ibadat ila haddin yakhruju 'an sunnatir rasul. Dan seperti membeban-bebankan diri di dalam ibadat-ibadat
sampai kepada had yang mengeluarkan daripada sunnah Rasul. Nabi kata jangan solat sepanjang malam, jangan puasa, jangan 24 jam baca Quran kan, nak cepat khatam, jangan puasa setiap hari, macam-macam lah. Nabi peringatkan, janganlah kamu berdiam daripada pagi hingga malam kan, diam je kan, konon nak warak lah kan, warak kena jaga lidah, dia pun puasa mulut sampai malam. Dalam tarikat-tarikat ada ni, dalam tarikat Syaziliyah ada puasa mulut, ikat mulut daripada pagi sampai malam, jangan bercakap satu perkataan pun, diam je. Masa kerja diam je, nak makan apa diam je kan, nak pergi mana diam je. Ada di dalam tarikat ada puasa mulut nama dia. Antara bid'ah yang lain ialah mengkhususkan waktu yang tertentu untuk ibadah yang tidak ditentukan oleh syarak. Ni waktu kan, lepas sembahyang mesti berdoa berjamaah beramai-ramai kan, contohnya lah lepas sembahyang. Bila waktu dia? Lepas sembahyang. Contoh lain seperti mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dan siang nisfu Sya'ban dengan puasa dan qiyamul lail. Qiyamul lail dan puasa itu disyariatkan, tetapi mengkhususkannya dengan waktu-waktu tertentu mesti perlu kepada dalil. Betul ya? Nak mengkhususkan waktu tertentu mesti kepada dalil. Baca Yasin mesti malam Jumaat, mesti hari Jumaat, mesti maghrib, mesti ada tekong dan cara berjamaah. Maka ini bid'ah. Baca Yasin itu betul lah kan, tapi mesti berjamaah, mesti ada doa lepas dia, mesti ada tahlil, mesti lepas maghrib contohnya. Maka ini adalah bid'ah. Betul ya? Maka semua bid'ah ini sama ada berkaitan dengan rupa dia, waktu dia, tempat, semuanya diharamkan di dalam Islam dan dihukum sebagai dhalalah, disebut sebagai sesat. Semua bid'ah ini dihukumkan sesat. Berdasarkan hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah kamu segala perkara baru di dalam agama kan, kerana setiap benda yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain, dalam setiap kesesatan itu dalam api neraka Jahannam. Jadi masalah orang Melayu sekarang ni, dia tak tahu apa dia takrif bid'ah tu. Kalau macam tu janganlah naik kereta, jangan naik bas, naik kereta, janganlah naik tu, naiklah unta dia tu kan. Apa makna tu? Tak faham apa takrif bid'ah, konsep bid'ah tu dia tak faham apa. Tak payah naik bas dia kan. Tak payah naik kereta, naik bas, naiklah unta. Itu dunia, tu urusan dunia. Bid'ah ni berkaitan dengan akidah dan ibadah. Dan orang Melayu tidak diajarkan tentang haramnya bid'ah. Tidak diajarkan, sebagaimana syirik ke lah. Syirik orang Melayu apa dia? Sembah pokok, itu syirik lah. Sembah patung, sembah pokok, syirik lah. Bahaya tu syirik tu kan. Tapi yang lain-lain bukan syirik. Ini bahaya. Jadi kita kena sebar ke dalam masyarakat Melayu ni bahaya syirik, bahaya bid'ah dan jenis-jenisnya. Kena perangi habis-habisan. Perangi habis-habisan dengan cara yang terbaik tu ni. Antara cara yang terbaik ialah
bertemu muka ataupun menulis dalam buku, dalam Facebook dan sebagainya. Dia memang tak terima, itu masalah sendirilah kan. Yang penting hujah telah ditegakkan. Jadi tajuk yang penting dan sedap juga. Tajuk yang penting dan sedap juga. Dan satu lagi nak ditekankan di sini ialah tidak ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Ni dia. Orang Melayu ni selalu berhujah dengan bid'ah hasanah. Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Bid'ah kulluha dhalalah sayyi'ah. Semuanya buruk dan sesat. Allah Ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.